Hai, Assalamualaikum. Apa khabar pelajar-pelajar cikgu? Diharapkan semuanya dalam keadaan sihat ya. Terima kasih kerana masih setia di channel Cikgu Ina. Nak tahu apa yang nak cikgu kongsikan? Jom. Untuk kali ini, cikgu akan kongsikan video pelajar cikgu untuk bab 4 tajuk kewangan. Jom kita saksikan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan bentang tentang peranan pengurusan kewangan. Peranan pengurusan kewangan dia ada 5. Yang pertama ialah memastikan objektif organisasi tercapai. Pengurusan kewangan yang sistematik membolehkan objektif dan matlamat organisasi dapat dicapai. Ketelusan dalam pengurusan kewangan memainkan peranan penting dalam memacu keutuhan organisasi. Yang kedua ialah memastikan aktiviti organisasi berjalan lancar. Pengurusan kewangan perlu dijalankan mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh organisasi. Hal ini bagi memastikan segala aktiviti pengeluaran dapat dijalankan tanpa sebarang gangguan atau masalah. Peranan yang ketiga ialah memastikan sumber kewangan berada dalam keadaan stabil. Pengurusan kewangan yang berkesan penting dalam kestabilan sumber kewangan organisasi. Hal ini membantu organisasi mengelakkan masalah kekurangan modal pada masa hadapan. Yang keempat ialah memastikan peruntukan kewangan diselaraskan secara sistematik. Pengurusan kewangan perlu diselaraskan mengikut keperluan. Hal ini membantu organisasi mengurangkan kos pengeluaran dan memaksimumkan keuntungan. Yang terakhir ialah memastikan tiada pembaziran dalam penggunaan kewangan. Kecekapan pengurusan kewangan adalah antara perkara penting bagi memastikan tiada pembaziran perbelanjaan. Pengurusan kewangan tidak cekap boleh membawa kepada pembaziran, ketirisan dan penyelewengan wang. Okey, tajuk kedua ialah kaitan pengurusan kewangan dengan bidang lain. Kemahiran dalam bidang perakaunan amat diperlukan untuk menyediakan penyata kewangan dengan tepat. Jabatan kewangan mempunyai hubungan rapat dengan jabatan lain di dalam organisasi, terutama dalam menyediakan peruntukan kewangan, menjadi wakil pembayar dan penerima wang, mengawal kos dan menyelaraskan aktiviti kewangan jabatan lain. Berkaitan kewangan dengan bidang lain adalah seperti yang berikut. Yang pertama ialah berkaitan kewangan dengan pengeluaran. Bahagian kewangan akan memperoleh dana sama ada daripada sumber dalaman atau sumber luaran. Dia untuk membiayai aktiviti pengeluaran produk. Dana yang diterima digunakan untuk membeli bahan mentah, bayar gaji pekerja pengeluaran dan membeli peralatan mesin. Yang kedua ialah berkaitan kewangan dengan pemasaran. Bahagian pemasaran akan menjalankan usaha-usaha pemasaran seperti aktiviti promosi dan pengedaran yang memerlukan belanja yang besar untuk memastikan produk sampai kepada pengguna. Anggaran bajet pemasaran akan dikemukakan kepada bahagian kewangan pada setiap tempoh yang telah ditetapkan. Okey, yang ketiga ialah berkaitan kewangan dengan sumber manusia. Fungsi utama ialah menyediakan pekerja yang mencukupi untuk menjalankan semua aktiviti perniagaan. Bahagian sumber manusia akan memastikan keperluan pekerja dapat dipenuhi, contohnya pembayaran gaji dan insentif yang lain. Yang keempat ialah berkaitan kewangan dengan perakaunan. Fungsi bidang perakaunan hampir sama dengan bidang kewangan kerana bidang kewangan dan bidang perakaunan berada dalam jabatan yang sama. Fungsi asas perakaunan ialah membentuk dan menyediakan data kewangan untuk mengukur pencapaian syarikat, menilai kedudukan kewangan syarikat dan membayar cukai. Oleh itu, bidang perakaunan bertanggungjawab untuk menyediakan penyata kewangan mengikut tempoh kewangan syarikat. Tajuk yang ketiga ialah objektif kewangan. Objektif pertama ialah meningkatkan kekayaan pemegang saham. Objektif ini bertujuan untuk memelihara kepentingan pemegang saham atau pemilik syarikat. Persaingan antara syarikat untuk mendapatkan sumber modal yang terhad cenderung berlaku terutama semasa kegawatan ekonomi. Oleh itu, dalam setiap aktiviti pelaburan, pihak pengurusan akan berusaha untuk maksimumkan kekayaan pemegang saham syarikat supaya syarikat terus kekal dalam persekitaran perniagaan. Yang kedua ialah maksimumkan keuntungan syarikat. Objektif kewangan sesebuah syarikat adalah untuk memperoleh keuntungan maksimum tanpa mengira risiko yang perlu ditanggung. Oleh itu, syarikat perlu berusaha untuk maksimumkan kekayaan pemegang saham atau nilai perniagaan syarikat.
Kelemahan memberikan fokus secara berlebihan terhadap objektif memaksimumkan keuntungan syarikat adalah yang pertama, syarikat akan menggunakan sumber yang ada untuk meningkatkan keuntungan. Yang kedua, penggunaan sumber akan ditingkatkan bagi memastikan syarikat mendapat untung yang banyak berbanding keuntungan sebelumnya. Seterusnya, takrif keuntungan jangka pendek dan keuntungan jangka panjang agak kabur. Yang keempat ialah penumpuan terhadap keuntungan jangka pendek akan menjejaskan nama baik syarikat. Manakala, penumpuan terhadap keuntungan jangka panjang akan membawa kerugian kepada syarikat. Yang kelima ialah pengabaian nilai masa wang, iaitu perubahan nilai wang mengikut masa dan getaran ekonomi yang boleh menjejaskan kuasa beli pengguna akan menyebabkan pihak pengurusan buat keputusan pelaburan yang kurang bijak. Okey pelajar, bagi subtopik kewangan ini, apa yang dibincangkan ialah berkaitan dengan peranan pengurusan kewangan yang boleh dibahagikan kepada 5, iaitu memastikan objektif organisasi tercapai. Ini bermaksud matlamat organisasi dapat dicapai dan kena pastikan juga ada keterusan dalam pengurusan kewangan sesebuah syarikat. Yang kedua, memastikan aktiviti organisasi berjalan lancar. Ini bagi memastikan segala aktiviti pengeluaran dapat dijalankan tanpa sebarang gangguan atau masalah. Okey, peranan yang ketiga ialah memastikan sumber kewangan berada dalam keadaan stabil. Ini bagi membantu organisasi mengelakkan masalah kekurangan modal pada masa hadapan. Okey, yang seterusnya ialah memastikan peruntukan kewangan diselaraskan secara sistematik bagi memastikan operasi organisasi berjalan lancar. Ini dapat membantu mengurangkan kos pengeluaran dan memaksimumkan keuntungan. Dan peranan pengurusan yang terakhir ialah memastikan tiada pembaziran dalam penggunaan kewangan. Ini bermaksud kecekapan pengurusan kewangan adalah penting bagi memastikan tiada pembaziran dalam perbelanjaan. Okey, untuk subtopik yang kedua pula ialah berkaitan dengan kaitan pengurus kewangan dengan bidang lain. Okey, yang pertamanya ialah bidang pengeluaran. Okay, bagi bahagian pengeluaran pula, pengurusan apa yang penting ialah bahagian pengeluaran perlu memaklumkan jumlah perbelanjaan yang terlibat kepada bahagian kewangan bagi memudahkan bajet dibuat. Okey, bagi berkaitan kewangan dengan pemasaran pula, ia melibatkan aktiviti-aktiviti seperti promosi dan pengedaran yang memerlukan perbelanjaan yang besar bagi memastikan produk sampai kepada pengguna. Oleh itu, anggaran perbelanjaan perlu dikemukakan di bahagian kewangan. Okey, berkaitan dengan jabatan seterusnya ialah jabatan sumber manusia. Okey, kita tahu bahawa sumber manusia akan menyediakan pekerja. Sumber manusia juga akan berikan latihan dan pembangunan kepada pekerja-pekerja. Oleh itu, sumber manusia perlu menyediakan anggaran perbelanjaan kepada bahagian kewangan sebelum diluluskan oleh pengurusan atasan. Bahkan ada perkaitan. Kita tak boleh nak keluarkan sumber pekerja jika tiada peruntukan. Okey, yang seterusnya ialah berkaitan kewangan dengan perakaunan. Kewangan dengan perakaunan sebenarnya fungsinya sama, tetapi perakaunan hanya menyediakan data kewangan untuk mengukur pencapaian syarikat, menilai kedudukan syarikat dan membayar cukai. Maklumat tambahan ini akan digunakan oleh bahagian kewangan untuk membuat keputusan kewangan. Okey, untuk subtopik yang terakhir dalam perbincangan ini adalah objektif kewangan. Okey, objektif kewangan boleh dibahagikan kepada dua bahagian saja, iaitu meningkatkan kekayaan pemegang saham dan memaksimumkan keuntungan syarikat. Okey, kalau kita tengok meningkatkan kekayaan pemegang saham, pengurus syarikat kena pastikan bahawa syarikat itu dapat beroperasi dengan baik dan dapat keuntungan yang maksimum. Pengurus syarikat yang gagal melaksanakan tanggungjawab kewangan dalam organisasi dan dengan berkesan akan disingkirkan. Okay, manakala keuntungan syarikat bermaksud syarikat memperoleh keuntungan yang maksimum
tanpa mengambil risiko yang perlu ditanggung. Ini bermaksud objektif kewangan ingin memastikan bahawa kedudukan syarikat berada dalam keadaan stabil dan masih berupaya memperoleh keuntungan maksimum. Okey, para pelajar, faham subtopik pada kali ini? Okey, sampai di sini saja perkongsian cikgu pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi pada perkongsian-perkongsian yang akan datang. Jangan lupa mengulang kaji pelajaran. Dan seperti biasa, sebelum mengakhiri perkongsian ini, jangan lupa like, share, subscribe channel cikgu. Dan semoga kita berjumpa pada perkongsian yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.